Buletin 1.30 27 Januari, anda bersama saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama hari ini. Hampir 40,000 pesalah trafik perlu segera tampil selesaikan tunggakan saman. Kanada pecat duta negara itu ke China. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hampir 40,000 pesalah trafik yang disenarai hitam dan dikenakan waran tangkap berikutan kegagalan melunaskan saman menerusi sistem keselamatan kesedaran automatik awas perlu segera tampil menyelesaikan tunggakan saman mereka. Ini kerana kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan mereka terus berada dalam senarai hitam JPJ sekaligus tidak dibenarkan memperbaharui cukai jalan dan lesen memandu. Seksyen 53/2 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 memperuntukkan pesalah awas yang diperintahkan hadir ke mahkamah boleh dikenakan waran tangkap jika gagal berbuat demikian. Ketika ini JPJ akan menyenarai hitam pesalah terbabit dan dalam tempoh itu mereka tidak boleh berurusan dengan agensi berkenaan untuk memperbaharui cukai jalan dan lesen memandu. Mereka hanya akan dikeluarkan daripada senarai selepas menjelaskan semua tunggakan saman. Jumaat lalu, Ketua Pengarah JPJ Datuk Seri Shaharuddin Khalid berkata 39,311 pesalah trafik yang dirakam menerusi kamera awas di seluruh negara di senarai hitam dan dikenakan waran tangkap berikutan kegagalan melunaskan saman sejak September hingga Disember tahun lalu. Beliau berkata sejak JPJ mengambil alih operasi kamera terbabit pada 1 September 2018 hingga 21 Januari lalu, sebanyak 95,850 notis saman dikeluarkan menerusi 45 kamera awas di seluruh negara. Dan daripada jumlah itu, hanya 10,876 saman sudah diselesaikan, manakala 84,974 saman lagi belum dilunaskan. Sehingga Disember 2018 juga 39,358 saman dibawa untuk pendakwaan di mahkamah namun hanya 45 pesalah trafik yang hadir. Jurucakap JPJ Teruk semalam memaklumkan mereka yang disenarai hitamkan akan berhadapan dengan implikasi yang besar kerana jika tidak memperbaharui lesen memandu dan berlaku kemalangan jalan raya, mereka tidak boleh membuat tuntutan insurans. Atau jika kenderaan mereka dilanggar pihak lain, mereka tetap bersalah kerana tidak mempunyai cukai jalan. Kerajaan perlu mewujudkan mahkamah perlembagaan bagi membicarakan pelbagai isu berkaitan hak dan undang-undang dalam perlembagaan persekutuan yang mulai menjadi polemik ketika ini. Perkara itu disuarakan Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah yang turut mencadangkan kerajaan meminda perlembagaan agar mahkamah itu dapat ditubuhkan. Beliau menyuarakan pandangan itu selepas menjadi tetamu program Bual Bicara bertajuk Masa Depan Orang Melayu, Anjuran Kelab Bakti Gunung Keledang di Royal Perak Golf Club Ipoh. Tengku Razali berkata mahkamah dicadangkan itu harus diletakkan dalam sistem kehakiman sedia ada dan hanya memberi tumpuan menyelesaikan kes membabitkan isu hak dan undang-undang berkaitan perlembagaan persekutuan. Dalam perkembangan lain, beliau berkata kelemahan mengingati sejarah dan kekaburan menegakkan fakta sejarah mengakibatkan ramai anak muda tidak tahu perkara dibincang dan dipersetujui ketika rundingan kemerdekaan Tanah Melayu di London pada 1956. Jelasnya, rundingan dihadiri wakil British, wakil Raja-Raja Melayu serta pemimpin China dan India itu bersetuju orang Melayu secara automatik adalah warga negara Tanah Melayu yang merdeka. Manakala penduduk negeri Selat, masyarakat China dan India diberi pilihan sama ada menjadi sebahagian negara baru yang merdeka atau warga British. Katanya sebagai tolak ansur menerima orang China dan India menjadi warga negara Tanah Melayu merdeka tanpa syarat, perkara tambahan iaitu Islam sebagai agama bagi persekutuan turut diletakkan. Tengku Razali berkata pemimpin Melayu ketika itu juga berfikiran maju ke hadapan apabila bersedia menukar nama Tanah Melayu kepada Malaya setelah mencapai kemerdekaan. Katanya malang sekali ketika ini sudah ada pihak yang mempertikai kedudukan Islam sebagai agama bagi persekutuan dan kewujudan mahkamah perlembagaan dilihat mampu menyelesaikan polemik berkenaan.
disempurnakan oleh Vivo V11 dan Vivo V11i. Bekas pengurus kanan sebuah syarikat yang ditahan bagi membantu siasatan berkaitan kes menerima suapan bernilai lebih 2 juta ringgit dibebaskan hari ini selepas direman 5 hari. Perintah pembebasan itu dikeluarkan Magistrate Muhammad Bukhari Mat Ruslan dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan RM100,000 dengan 2 orang penjamin selain pasport diserahkan kepada SPRM. Sebelum ini, suspek direman 3 hari bermula 23 hingga 25 Januari sebelum ia dilanjutkan 2 hari lagi dan berakhir hari ini. Terdahulu, suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pada jam 9.15 pagi. Selasa lalu, suspek berusia 40 tahun ditahan kira-kira jam 4.35 petang di Ibu Pejabat SPRM selepas hadir memberi keterangan dan kes disiasat mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Menurut sumber, siasatan awam dapati suspek menerima suapan bernilai lebih 2 juta ringgit daripada sebuah syarikat sebagai balasan bagi meluluskan nota kredit untuk tujuan rebate, insentif dan periklanan komponen komputer kepada penjual yang dikeluarkan kepada syarikat terbabit. Selain suspek, beberapa lagi individu sedang dikesan SPRM bagi membantu siasatan kes yang sama. Dalam kes berasingan, Magistrate Muhammad Bukhari Mat Ruslan turut membenarkan 2 individu termasuk seorang pengarah syarikat bergelar Datuk yang sebelum ini disiasat berkaitan kes tuntutan palsu 1.8 juta ringgit dibebaskan daripada tahanan reman. Kedua-dua mereka dibebaskan dengan jaminan SPRM masing-masing RM50,000 dengan 2 penjamin. 2 lelaki berkenaan direman 3 hari bermula Rabu lalu sebelum dilanjutkan 3 hari lagi dan sepatutnya berakhir esok. Mereka ditahan bersama seorang wanita yang juga ejen insurans bagi membantu siasatan kes sama namun dibebaskan lebih awal iaitu pada Jumaat lalu. Sebelum ini, sumber SPRM memberitahu ketiga-tiga mereka disyaki menerima rasuah daripada pembekal peralatan kilang berhubung pembelian mesin bagi operasi sebuah syarikat yang kedua-dua pengarah syarikat itu mempunyai saham. Difahamkan juga ketiga-tiga suspek turut disyaki terbabit dalam salah guna kuasa ke atas dana syarikat untuk kepentingan pribadi. Mereka disiasat mengikut Seksyen 17-A dan Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Walaupun akur dengan kekalahan pada pilihan raya kecil PRK Cameron Highlands, namun Pakatan Harapan PH tetap berbangga kerana berjaya menambah undi sehingga 3%. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng berkata situasi itu memberi kekuatan kepada PH untuk memperbaiki diri serta jenteranya dalam menghadapi pilihan raya kecil seterusnya. Sambil mengucapkan tahniah kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak kerana berjaya membantu Barisan Nasional BN menang pada PRK Parlimen Cameron Highlands, Guan Eng berkata beliau juga mengucapkan tahniah kepada calon BN Ramli Muhammad Noor yang dipilih sebagai ahli parlimen orang asli pertama dalam sejarah negara. Guan Eng berkata walaupun tewas pada PRK Cameron Highlands, PH juga berjaya menurunkan jumlah undi BN dan PAS daripada 4,184 pada pilihan raya umum ke-14 PRU14 kepada 3,238 undi kali ini. BN mengekalkan kerusi Parlimen Cameron Highlands apabila Ramli meraih 12,038 undi menewaskan calon PHM Manugaran yang mendapat 8,800 undi. Dua calon bebas, Salihuddin Abdul Talib pula mendapat 314 undi dan Wong Si Yi memperolehi 276 undi. Proton X70 hasil kerjasama Proton Holdings Berhad dan Zhejiang Geely Holding Group meletak penanda aras baru teknologi canggih pada segmen kenderaan baru dengan harga mampu milik. Penganalisa pendidikan dan teknologi Frost & Sullivan Malaysia dalam kajiannya mendapati ciri voice command yang terdapat pada Proton X70 serta ciri lain seperti frontal collision warning dan lane departure warning ternyata membezakannya berbanding sangat lain dari aspek keselamatan dan keselesaan pemanduan. Justru tidak hairan sekiranya pembuat kereta lain sama ada akan mengikuti atau menyaingi piawaian keselamatan Proton X70 bagi model baru mereka di masa akan datang. Talking about safety, Proton X70 has a 5-star rating for the ASEAN NCAP test.
and I think that's the maximum that you can get, 5-star. Secondly, all these new safety features such as the autonomous emergency braking, forward collision warning, lane departure warning, and also blind spot information system or BLIS. It's unique in the sense that no other manufacturers offer that kind of features at that price range. Katanya, kerjasama Proton dan Geely menghasilkan kenderaan SUV tepat pada masanya kerana ia selaras dengan trend pengguna di barat yang memilih SUV berbanding kategori kenderaan lain. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat penjualan kenderaan SUV meningkat 50%, manakala di Malaysia peralihan pengguna kepada SUV pula 20%. Kajian Frost & Sullivan katanya menunjukkan pengguna Malaysia kini mula membuat perbandingan ketika membeli kenderaan berlandaskan ciri-ciri keselamatan yang ada pada Proton X70 berbanding pembuat kenderaan lain. Yang nyata, ciri-ciri keselamatan yang ada pada Proton X70 lazimnya terdapat pada kenderaan mewah yang berharga RM180,000 ke atas. Perangkaan 15,000 tempahan yang diumum Proton sejak ia mula dilancarkan juga satu angka yang tinggi berbanding tempahan kenderaan lain. Laporan antarabangsa, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau bertindak memecat duta negara itu ke China kerana didakwa mengeluarkan kenyataan tidak wajar berhubung kes ekstradisi eksekutif kanan Huawei Meng Wanzhou. John McCallum didakwa menyebelahi China apabila dia berkata permintaan ekstradisi Amerika Syarikat terhadap ketua pegawai kewangan Huawei itu tidak patut ditunaikan. Trudeau mengarahkan peletakan jawatan McCallum selepas mendakwa kenyataan itu boleh menimbulkan ketegangan politik antara Kanada dan China. Bulan lalu, Wanzhou yang juga anak perempuan pengasas Huawei ditahan di Vancouver atas tuduhan melanggar Sekatan Amerika Syarikat terhadap Iran. Angka kematian dalam kejadian empangan runtuh berhampiran sebuah lombong di Minas, Brazil meningkat kepada 34 orang. Hampir 300 yang lain dilaporkan masih hilang dan sebahagian besarnya dipercayai adalah pekerja lombong berhampiran. Empangan itu melimpahkan jutaan tan lumpur ke arah lombong itu selain kawasan ladang di Bandar Brumadinho dalam insiden Jumaat lalu. Puluhan helikopter turut digunakan dalam operasi menyelamat selepas lumpur tebal menenggelamkan bangunan, kenderaan dan jalan raya. Seluruh penduduk bandar itu juga diarahkan berpindah. Pasukan penyelamat mengumumkan angka kematian dijangka meningkat berikutan penemuan lebih banyak mayat di dalam lumpur. Seramai 23 orang sedang dirawat di hospital akibat cedera. Bandar Moskow, Rusia dilanda salji tebal setinggi 40 cm disifatkan sebagai paling buruk dalam tempoh 70 tahun. Keadaan menjejaskan pengguna jalan raya dengan sekurang-kurangnya 10 kes kemalangan berasingan dilaporkan di sekitar Moskow. Manakala di pinggir bandar, sekitar 15 kes kemalangan dilaporkan. Dalam satu insiden di Leboraya Simferopol, salji tebal dan jalan licin mengakibatkan rempuhan melibatkan hampir 50 kenderaan. Setakat ini, 2 mangsa dilaporkan cedera ringan dan tiada insiden yang meragut nyawa. Dengan saingan Liga Malaysia kini hanya berbaki kurang seminggu lagi, kebanyakan pasukan sudah mula menunjukkan persiapan rapi menjelang sepak bola 1 Februari ini. Paling dinanti semestinya sesi pengenalan pemain selain pelancaran jersey pasukan. Tampil sebagai juara bertahan Piala Malaysia, Perak semestinya antara yang menjadi tumpuan bagi kempen Liga Super musim 2019. 2 jersey diperkenalkan kepada penyokong The Boss Girls semalam di dataran Bandaraya Ipoh yang dibanjiri lebih 10,000 penyokong dengan Perak mengekalkan tradisi warna kuning sebagai jersey utama pasukan. Sedang warna hitam sebagai jersey kedua pasukan melambangkan warna bendera negeri. Dan ada lagi satu set jersey yang akan kita pamerkan kemudian yang lebih eksklusif kerana ianya akan kita gunakan sebagai jersey pertama untuk Asian Champions League nanti. Tambah Datuk Seri Ahmad Faizal, jersey ketiga Perak yang dikatakan berwarna putih akan dilancarkan dalam satu majlis lain sebelum Perak memulakan aksi kelaikan Liga Juara-Juara Asia ACL nanti. Pada majlis pelancaran jersey pasukan semalam, kelainan ditampilkan Persatuan Bola Sepak Perak PAFA apabila turut menyalitkan mesej kepada masyarakat iaitu quit smoking dan save water.
Majlis Pelancaran Jersey disempurnakan sendiri. Datuk Seri Ahmad Faizal turut disertai kesemua barisan pemain The Boss Gowers bersama jurulatih Mehmet Durakovic. Selain itu, majlis turut diserikan lagi dengan penampilan beberapa artis ternama tanah air termasuklah Rafiq, Datuk Awi dan Ella. Turut mengadakan sesi pengenalan pasukan dan pelancaran jersey satu lagi pasukan dari utara yang juga juara 3 kali Liga Super Kedah. Dan bagi Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA, Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir, kejuaraan pastinya menjadi sasaran utama pasukan. Tidak ketinggalan misi bagi mengekalkan keharmonian pasukan di setiap lapisan. Harmoni ini bermaksud tidak ada mana-mana pihak yang terpinggir, yang masalah mungkin berpuak-puak dan sebagainya. Hubungan antara pengurusan dengan pemain ataupun hubungan dengan coaches dan perkara seperti itulah yang kita nak harmonikan semula, dan usaha itu telah pun kita mulakan sejak tahun lepas lagi. Datuk Seri Mukhris berkata demikian selepas melancarkan jersey dan memperkenalkan peraja KFA musim 2019 di hadapan lebih 300 penyokong hijau kuning. Pasukan Lang Merah telah memperkenalkan jersey hijau kuning sebagai jersey tuan rumah, jersey merah sebagai jersey kedua dan jersey hijau sebagai jersey alternatif. Selepas sesi pengenalan dan pelajaran jersey, skuad bola sepak Kedah turun ke Stadium Darul Aman untuk beraksi perlawanan persahabatan menentang pasukan Home United. Dan jelas keserasian sudah dipamerkan skuad Lang Merah selepas kejayaan melakar kemenangan besar 4-0. Pasukan Lang Merah tidak menunggu lama untuk membuktikan ketajaman serangan mereka yang diketuai pemain import dari Argentina, Jonathan Bowman. Pasukan tuan rumah tidak menunggu lama apabila Bowman menyempurnakan jarangan mudah pada minit ke-12 selepas penjaga gol Home United gagal menangkap kemas tandukan Renan Ops. 4 minit kemudian, Bowman sekali lagi membuktikan ketajamannya apabila menanduk masuk hantaran lintang Kapten pasukan kebangsaan Zakwan Adaha Abdul Razak. Kedah semakin selesa apabila penyerang sensasi yang baru ditandatangani Fernando Rodriguez menyempurnakan bola muntah hasil sepakan percuma Badrul Bakhtiar pada minit ke-30. Bermula separuh masa kedua, Badrul sekali lagi membuktikan ketajamannya apabila sepakan percuma pada minit ke-49 terus menerjah gawang. Kedah selepas itu bermain agak perlahan selepas melakukan 10 pertukaran dengan memberi peluang kepada beberapa pemain muda untuk beraksi. Perlawanan berkesudahan dengan keputusan 4-0 memihak pasukan Kedah. Berbanding pasukan-pasukan utama lain, Melaka United dilihat turut mampu untuk memberikan cabaran pada saingan Liga Super musim ini. Mana tidaknya, barisan pemain berpengalaman yang dimiliki jelas memberi gambaran Melaka mahu mencabar kejuaraan. Ia dilengkapkan dengan penyertaan pemain Filipina Patrick Reichelt selaku pemain import baru Melaka. Keserasian penyerang baru Patrick Reichelt dari Filipina jelas melegakan pengendali Zainal Abidin Hassan yang sebelum ini bimbang dengan ketumpulan barisan serangan. Pada peranan berkenaan, Patrick yang diuji buat pertama kalinya berjaya membantu Melaka United menewaskan UiTM 3-0 di Stadium Hang Jebat. Patrick menjaringkan gol ketiga pasukan pada minit ke-65 selepas Safiq Rahim dan Anselmo Casagrande masing-masing menjaringkan gol pada minit ke-14 dan 21. Kita nak tengok Liridon dengan Patrick untuk keserasian mereka sebab dia baru join dengan kita. Nampak separuh masa pertama ada kekemasan di situ dan saya harap boleh diperbaiki lagi, boleh ditingkatkan lagi. Kita tahu kelebihan Liridon, kita tahu kelebihan Patrick, dan di sini kita perlu asah untuk menjadi satu senjata yang baik untuk pasukan Melaka untuk perlawanan pertama dan seterusnya Liga Super, insyaAllah. Patrick adalah pemain import kelima dan terakhir Melaka United bersama Liridon dari Kosovo, pemain pertahanan dari Korea Selatan Jang Suk-won, pemain tengah dari Montenegro Darko Markovic dan Casagrande dari Brazil. Perlawanan persahabatan malam tadi adalah medan ujian terakhir buat Melaka United sebelum perlawanan pembuka tirai Liga Super 2019 menentang PJ City FC di Stadium Hang Jebat 2 Februari ini. Honestly, I've seen the boys now, the whole team for a couple of days, and I've played some teams of Malaysia. I think we can be a surprising team this year. I feel we can do some damage in the cup and in the league. Let's see, and Melaka will be a big surprise. I have a feeling.
Ini pula satu cerita aneh. Keanehan pokok petai menangis menarik perhatian penduduk setempat di Kampung Petani Sering, Kota Baru. Pokok petai berusia 30 tahun itu dikatakan menangis kerana mengeluarkan air seperti hujan renyai sejak Isnin lalu. Fenomena ganjil ini menyebabkan penduduk kampung petani dan dari kampung berdekatan datang untuk melihat sendiri kejadian aneh itu. Air yang dikeluarkan dari dedaunan petai itu agak jernih dan berbau buah petai. Pokok berkenaan terletak di hadapan sebuah rumah penduduk dengan ketinggian melepasi tiang elektrik. Mula-mula terjumpanya bila saya balik dalam pukul 1.30 pagi. Lepas tu kebetulan ada orang mari tengoklah benda ni. Masa tu baru tahu dalam 2-3 hari lepas. Apa hak jadi tu? Hak jadinya air tubik lah, titisan air tubik dari dahan petai ni. Setiap tahun berbuah, agak lebat jugalah. Sejak itu, setiap malam suasana di sekeliling pokok petai ini pasti meriah. Tambahan pula kerana pokok petai itu hanya menangis pada waktu malam. Apa yang pasti, cerita pokok petai ini menangis pantas tersebar dari mulut ke mulut. Dapati bahawa ada berlaku perkara luar biasa lah. Itu air keluar daripada pokok petai ni. Jadi saya terus datang ke sini. Jadi memang banyaklah air keluar semalam dan hari ini pun masih ada lagi. Jadi itu adalah satu perkara ajaib lah bagi saya. Jadi mungkin tidak berlaku lagi lah tempat-tempat lain. Rasa pelik lah juga. Tanya berlaku kapal kereta ni. Sebab kalau terjadi pun pelik, memang pelik. Pertama kali tengok. Sebelum ni tak pernah tengok. Malah ada pengunjung yang menadah dan mengambil air dari daun pokok petai kononnya untuk dibuat ubat. Industri komedi yang dipersembahkan secara terus kepada penonton atau stand-up comedy berkonsepkan underground kini makin mendapat tempat masyarakat tempatan. Perikanan open mic atau terbuka lebih bebas berbanding persembahan di kaca televisyen menjadikan sebuah persembahan yang berbeza. Justru menjanjikan kepuasan tersendiri kepada pelawak dan penonton. Interaksi lebih jelas, terbuka serta mesej yang disampaikan menepati cita rasa penonton. Itu antara keunikan yang ada pada stand-up comedy underground. Saya dah perform banyak countries, tapi scene dekat Malaysia memang vibrant. Lepas tu quite diverse lah. Ada banyak act, ada act deadpan, ada act one-liner, ada act music. Saya rasa generally audiences memang support. Di luar negara penerimaannya sangat meluas dan Malaysia masih dalam usaha mengembangkannya. Ini kerana hiburan seumpama ini disifatkan sesuai untuk warga kota selepas seharian penat bekerja. Orang datang ni untuk lupakan stres mereka lah. Show ni kat Isnin. So Isnin kan orang ada banyak Monday night blues kan. So ini show ni memang target pada audience tu untuk lupakan stres. Pelawak juga bukan calang-calang orangnya kerana sering membuat persembahan mewakili Malaysia di luar negara selain mendapat tempat dalam pertandingan stand-up komedi antarabangsa. We want stand-up comedy to be exposed throughout, like everywhere in PJ, in KL, in Subang, everywhere. It's very rare. So I think having free shows like this is a good start. Tapi bila bertiket ni kita akan dapat kualiti penonton yang lebih baik. Sebab saya tengok macam contoh AJL baru-baru ni dah ada tiket yang berbayar kan. So maknanya nyanyian tu dah sampai ke peringkat yang mana bagus dan orang boleh bayar. So saya rasa komedi pun especially untuk audiens Melayu dia patut sampai ke peringkat macam tu yang mana bagus dan orang sanggup bayar. Diharapkan industri ini semakin subur dan mendapat sokongan masyarakat.